Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنيتنا في الانتفاع وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعاون على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu sekali untuk ceramah yang kedua berkenaan dengan Nabi Adam AS, kisah percintaan Nabi Adam AS dan juga evolusi manusia. Yang mana kalau kita lihat pada kuliah yang lepas, rakaman yang lepas, video yang lepas, saya timbulkan persoalan berkenaan dengan Nabi Adam AS ini, yang mana kita tak boleh pertikaikan yang beliau merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk beliau sedemikian, yang mana bentuknya adalah seperti bentuk kita, dan bukanlah Nabi Adam AS ini terbit daripada evolution daripada keluarga-keluarga manusia yang lain, keluarga homo yang lain. Dan saya pada kuliah lepas, saya juga dah timbulkan berkenaan bahawasanya para saintis mereka dah jumpa banyak tulang-tulang yang mana kalau kita lihat dalam gambar di sini, seperti tengkorak-tengkorak manusia tapi makhluk yang lain, bukanlah manusia. Dan manusia ini, dia bahkan sebagai Homo sapien ini, tulang yang tertua yang mereka jumpa adalah di Morocco, Jabal Irhoud. Di Morocco, Jabal Irhoud, dan umurnya lebih kurang 315,000 tahun. Jadi maknanya sekurang-kurangnya Homo sapien dah wujud di atas muka bumi ini, dah berjalan atas muka bumi ini semenjak 315,000 tahun dahulu lagi. Jadi persoalan yang saya timbulkan pada ceramah yang lepas, kuliah yang lepas, ialah adakah Nabi Adam AS ini merupakan Homo sapien yang pertama? Maka kalau dia tu pertama, dia tu diturunkan sebelum 315,000 tahun dahulu. Maknanya Nabi Adam AS diturunkan ke atas muka bumi ini lebih jauh daripada zaman Nabi Nuh AS. Sebab Nabi Nuh AS kita tahu bahawa Nabi Nuh AS tinggal di tamadun yang ada di kawasan Iraq. Dinamakan tamadun sebelum tamadun Babylon, Sumerian, di antara dua sungai, sungai Euphrates dan juga sungai Tigris. Jadi ada dua sungai tersebut. Dan ini lebih kurang dalam 4,000, 5,000 tahun dahulu saja. Sedangkan manusia yang tengkorak dah jumpa 315,000 tahun dahulu. Jadi 310,000 tahun. 310,000 tahun perbezaan daripada manusia yang pertama kepada tamadun yang pertama, iaitu tamadun Sumeria, yang kemungkinan besar Nabi Nuh AS wujud di situ. InsyaAllah saya akan kupaskan dan bahas cerita tentang Nabi Nuh nanti pada kuliah yang akan datang pula, insyaAllah. Jadi kalau gitu, apa yang terjadi selama 310,000 tahun ini? Kalau Nabi Adam merupakan Homo sapien yang pertama, dan kalau Nabi Adam merupakan Homo sapien yang pertama, maka Homo sapien ini merupakan makhluk yang terkecuali daripada makhluk-makhluk yang lain yang kita lihat dalam slide ini. Homo erectus, Homo floresiensis, Homo denisovan, Homo neanderthalis, Homo rudolfensis. Berbeza kerana keluarga-keluarga ini semua, keluarga-keluarga manusia ini, homo-homo ni semua ini, mereka
kemungkinan kalau sekiranya bukti itu kukuh dan cukup, kemungkinan mereka itu evolve, mereka itu ada evolusi daripada makhluk yang sebelumnya. Kemungkinan ini belum pasti lagi. Saintis belum pasti lagi. Tapi tidak mustahil. Kerana Quran pun tak mengatakan ia tidak berlaku. Jadi boleh berlaku bahawasanya Homo erectus ni mungkin datang daripada Australopithecus. Rhodophensis juga mungkin daripada Australopithecus. Floresiensis mungkin datang daripada Erectus. Neanderthalis mungkin datang daripada Erectus. Denisovan mungkin datang daripada Erectus. Jadi dia evolve perlahan-lahan macam gitu. Tak mustahil. Kalau bukti itu kukuh, maka tak ada salah untuk kita percaya. Tapi kalau Nabi Adam AS merupakan Homo sapien yang pertama di atas muka bumi ini, maka Homo sapien itu terkecuali. Terkecuali daripada evolution tersebut. Sebab Al-Quran mengatakan Nabi Adam dicipta oleh Allah SWT dalam bentuk macam kita. Jadi tak evolve daripada yang lain. Ini kalau Nabi Adam yang pertama. Makhluk Homo sapien yang pertama. Kalau Nabi Adam ni merupakan di antara golongan Homo sapiens, maka ini menimbulkan persoalan-persoalan yang lain pula. Apa maksud saya soalan yang kedua ini? Maksudnya Homo sapiens tersebut dah wujud sebelum Nabi Adam AS. Homo sapiens dah wujud sebelum Nabi Adam AS dan tak mustahil Homo sapiens ini juga evolve. Sekali lagi saya tekankan, belum ada bukti kukuh lagi. Ini hanyalah teori saja, scientific theory, bukan scientific fact. Jadi kemungkinan dalam teori tersebut Homo sapiens datang daripada Homo erectus. Homo erectus datang daripada Australopithecus. Kemungkinan. Jadi kalau Nabi Adam ni merupakan member golongan Homo sapien, spesies Homo sapien, maka sudah ada Homo sapien sebelum Nabi Adam SAW yang evolve daripada makhluk yang lain ini dan melata dan berjalan selama beratus ribu tahun, 300 ribu tahun, mungkin 400 ribu tahun, kita tak tahu. Sebab tulang tertua adalah 315 ribu tahun, mungkin selepas ni mereka jumpa tulang lebih tua lagi, kita tak tahu. Tapi Nabi Adam AS ini diciptakan dalam bentuk Homo sapien. Kalau ni soalan yang kedua. Dalam bentuk Homo sapiens. Jadi kalau ni soalan yang kedua ini, kalau kemungkinan yang kedua ini, makanya apabila malaikat tanya pada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah kau nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah dalam bentuk Homo sapien ini, yang mana akan menumpahkan darah, melakukan kerosakan, sebab dah ada presiden. Kemungkinan malaikat tahu yang Allah SWT nak cipta Nabi Adam dalam bentuk Homo sapien ataupun dalam bentuk mana-mana Homo family. Kerana ketika tersebut ni pada 1 juta tahun yang lepas, 2 juta tahun lepas atau 1 juta tahun yang lepas, makhluk yang paling advance dari sudut pencapaian, binatang yang paling advance dari sudut pencapaian adalah Homo family. Sebab tidak ada binatang lain yang mampu untuk cipta tools, alat untuk potong dan sebagainya. Paling dekat adalah mungkin beruk ataupun chimpanzee, keluarga monyet. Tapi tak se-advance seperti Homo family. Dan mereka dah jumpa Homo family seperti Homo erectus, Homo floresiensis. Mereka ada alat yang mereka cipta, batu yang buat seperti macam pisau dan sebagainya. Dan mereka, walaupun mereka tak masak untuk makan, tapi mereka dah ada alat-alat yang mereka buat, mereka cipta untuk bantu mereka memburu dan sebagainya. Jadi makhluk ini, nama Homo families ini, spesies-spesies Homo ini merupakan binatang yang paling canggih sekali. Maka sudah pasti mereka tu berperang sama sendiri. Sudah pasti mereka tu berbunuhan sama sendiri ataupun mereka itu melakukan kerosakan atas muka bumi dari sudut apa? Membunuh binatang lain lebih daripada apa yang diperlukan. Seperti mana manusia sekarang dilakukan. Manusia sekarang ini bunuh binatang bukan untuk makan, tapi untuk hobi. Suka-suka bunuh binatang untuk apa? Untuk hobi. Ini tak pernah dilakukan oleh binatang yang lain. Subhanallah. Untuk suka, untuk sports. Kadang bunuh binatang bukan kerana lapar. Setakat nak bunuh saja, makan sikit kemudian buang. Jadi ini manusia, ini Homo sapiens. Jadi dah ada presiden. Maka
maknanya malaikat dah tengok sapiens yang ada sebelum Nabi Adam diciptakan, mereka seperti itu, bergaduh, berperang. Walaupun perang mereka bukan seperti perang manusia sekarang, mungkin dengan alat-alat yang batu yang tumpul, tapi tetap mereka berbunuhan sama sendiri. Itu kalau persoalan yang kedua. Maka adakah Nabi Adam AS ini merupakan manusia yang pertama, homo sapien yang pertama, ataupun Allah cipta Nabi Adam ni atas dalam bentuk homo sapien dan kemudian diletakkan di atas muka bumi ini. Jadi bukanlah Nabi Adam merupakan homo sapien yang pertama. Jadi macam mana nak jawab soalan ini? Kita kaji kita lihat kepada sudut sains pula. Ini sudut sains ada dinamakan sebagai mitochondrial DNA. mtDNA nama dia. Mitokondria ini merupakan, kalau kita lihat di sini, dia merupakan salah satu komponen dalam sel yang supply tenaga, energi. Di dalam mitokondria ini ada dia punya DNA. Dan DNA ini dia semacam blueprint lah untuk apa saja fungsi dalam sel. Kita ada main DNA untuk sel tersebut, kita ada RNA, sama juga seperti DNA juga, ribonucleic acid, dan kita juga ada DNA bagi mitokondria. Nah, mitokondria ini didapati bahawasanya dia itu berpindah daripada ibu kepada anak perempuan saja. Lelaki tak supply mitokondria kepada anaknya, lelaki dan perempuan. Lelaki ada mitokondria, setiap sel ada mitokondria, tapi bila berlakunya persenyawaan di antara benih lelaki dan benih wanita, maka benih lelaki itu dia tidak akan membawa bersama mitokondrianya untuk dimasukkan di dalam benih wanita. Jadi tinggallah mitokondria benih wanita itu yang dalam telur tersebut itu, kemudian dipaskan, dihantar diberikan kepada anaknya. Kalau untuk anak lelaki, anak tu ada mitokondria ibunya, tetapi dia tidak akan paskan mitokondria ibunya kepada anaknya pula. Tapi kalau anaknya itu perempuan, maka anak tu mengandung, maka dia akan pas kepada cucu. Kalau cucu tu perempuan dan seterusnya. Jadi mitokondria ini para saintis boleh cek dia punya silsilah sanadnya daripada sekarang ni sampailah kepada wanita yang pertama, yang mana daripada dia semua mitokondria manusia ini ambil. Sebab daripada dia kepada anak perempuan, kepada cucu perempuan, kepada apa dan sebagainya, dan manusia itu berkembang. Jadi maknanya saintis boleh trace back berapa ribu tahun sehinggalah mitokondria yang pertama yang mana asal daripada semua manusia ini. Subhanallah, Allah kasih ilmu ni untuk manusia zaman sekarang untuk cek. Dan mereka dapati lebih kurang semua mitokondria manusia ini yang wujud sekarang ini boleh trace back kepada seorang wanita, seorang homo sapien female yang tinggal sekitar 150,000 tahun dahulu. 150,000 tahun dahulu. Nah, saya katakan tadi, tulang yang pertama homo sapien dijumpai umurnya lebih kurang 315,000 tahun dahulu. Bermakna 150,000 tahun kewujudan homo sapien ini, homo sapien yang wujud selama 150,000 tahun ini, tidak ada zuriatnya yang wujud zaman sekarang. Tidak ada. Semua manusia adalah daripada zuriat seorang wanita yang tinggal lebih kurang 150,000 tahun dahulu. Nah, kalau kita percaya manusia semua adalah anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam AS, maka ini menunjukkan seolah-olah bahawasanya Nabi Adam AS dan juga isterinya Hawa yang daripadanya terhasilnya anak-anak Nabi Adam ini, kalaulah semua manusia berasal daripada wanita yang satu, dan wanita satu itu kalau ikut percayaan kita adalah Hawa, maka Hawa dan juga Nabi Adam AS wujud atau berada di atas muka bumi lebih kurang 150,000 tahun dahulu. Lebih kurang.
Jadi kalau Hawa 150,000 tahun dahulu dan Nabi Adam AS juga diturunkan lebih kurang sedemikian, maka Nabi Adam AS dan Hawa ini bukanlah Homo sapien yang pertama. Sebab Homo sapien dah ada wujud sebelumnya. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala kemungkinan daripada natijah daripada kajian ini, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk makhluk bernama Homo sapiens. Kerana apa? Kerana Homo sapiens ini merupakan makhluk yang paling advance dan lengkap penciptaannya kalau banding dengan keluarga Homo yang lain. Kalau kita lihat Homo neanderthalis sebagai contoh, lebih rendah lagi, badannya besar. Homo erectus dengan terkeluar dia punya dahinya luas dan juga terkeluar dia punya bahagian keningnya, protruding kat situ, dan dia punya badannya yang tulang rusuk yang seperti macam skirt terkeluar macam gitu, tak cantik. Tapi Allah ciptakan, Allah jadikan Homo sapien ini, sama ada melalui evolusi ke, sama ada tidak ke, itu belum lagi keputusan rasmi, tapi dalam bentuk yang baik. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratin, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah cipta manusia dalam bentuk yang sangat baik. Maka Allah SWT cipta Nabi Adam dalam bentuk Homo sapiens. Jadi apabila Nabi Adam adalah bentuk Homo sapiens, Nabi Adam kemudian diturunkan di atas muka bumi ini, sudah ada keluarga Homo sapiens yang ada. Jadi bukan sesuatu yang susah untuk Nabi Adam bina tamadun yang baru. Sebab dah ada members of Homo sapiens. Cumanya, bezanya ialah apa? Bezanya ialah Homo sapiens yang ada sebelum Nabi Adam AS, mereka seperti binatang. Mereka tidak ada advanced thinking. Sedangkan Nabi Adam AS sudah ada bahasa. Jadi itu bezanya kalau kita lihat dari sudut natijah daripada kajian ini, mitochondrial DNA ini, dan juga berkenaan dengan tulang yang pertama dijumpa Homo sapiens tersebut, maka Nabi Adam merupakan Homo sapiens yang pertama yang boleh berfikir dan berbahasa dan ada ilmu. Sedangkan Homo sapiens yang lain belum ada lagi. Kerana tidak ada bukti Homo sapiens yang dahulu tersebut mereka masak makanan mereka, kemudian mereka ada baju, kemudian mereka itu ada bahasa. Tak ada. Mereka seperti binatang yang lain. Cuma advance sikit daripada binatang-binatang. Mereka lebih advance daripada beruk. Mereka lebih advance daripada jiraf, daripada gajah dan sebagainya. Kerana binatang-binatang tak cipta tools, tak cipta alat untuk memburu. Tapi Homo sapiens ya. Homo erectus ya. Jadi itu saja. Tapi lebih daripada itu tidak ada. Mereka makan, memburu dan terus makan, tak ada masak, tak ada apa. Jadi kita lihat di sini. Kalau persoalan ini, daripada kajian ini kita dapati bahawasanya bukanlah Nabi Adam ini merupakan Homo sapiens yang pertama. Dia di kalangan atau diciptakan dalam bentuk Homo sapiens. Kita lihat di sini ayat seterusnya dalam surah Baqarah. Kalau kuliah yang lepas saya bawa ayat ke-30, ayat 31. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang Nabi Adam tu, bagaimana ciptaannya. Selepas dicipta, apa yang Allah SWT berikan kepada Nabi Adam AS. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Yang mana bermaksud wa'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Adam, Nabi Adam AS, al-asma, semua nama benda keseluruhannya, kullaha,
Dahlah nama. Tapi Allah SWT kata, kullaha, semuanya. Maka Allah SWT ajar Nabi Adam nama bagi semua benda. Allah SWT ajar Nabi Adam nama. Allah SWT tak ajar tentang disiplin ilmu tu sendiri. Kenapa? Sebabnya, mengetahui nama benda, nama sesuatu itu merupakan asas bagi ilmu. Bagaimana kita nak kembangkan ilmu kalau kita tak tahu nama benda yang asas? Bagaimana kita nak kaji berkenaan dengan pokok kalau kita tak tahu nama tu pokok lagi? Jadi nama tu perlu ada. Jadi bila ada nama tersebut, sudah pasti ada dia punya sifat-sifat dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan, tunjukkan kepada para malaikat, kemudian Allah tanya pada malaikat, "Ambi'uni bi asma'i haula." Beritahu aku nama ni semua. In kuntum shadiqin. Jika kamu semua benar. Maka malaikat tak boleh jawab. Sebab apa? Allah tak ajar malaikat nama-nama tersebut. Jadi Nabi Adam AS yang boleh jawab. Maka di sini Allah tunjukkan. Allah cipta Nabi Adam dalam bentuk Homo sapiens. Dan sudah ada Homo sapiens sebelumnya. Sama ada Homo sapiens sebelumnya daripada evolution atau tidak, itu cerita yang kedua. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila cipta Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan Nabi Adam ini kelebihan akal yang lebih baik daripada Homo sapiens yang wujud di atas muka bumi. So dikira advanced hardware. Advanced hardware kat sini. Kalau Homo sapiens kat bumi semua hardware dia tak berapa bagus, tapi Nabi Adam hardware-nya bagus. Kemudian dah ada hardware, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan software. Semua software yang penting, itu yang dikatakan sebagai ilmu. Asma'akullaha. Jadi dah ada hardware, dah ada software yang ada dalam diri Nabi Adam AS. Kerana itu Nabi Adam AS boleh berbual, boleh berhujah, boleh mengetahui etika. Macam mana boleh mengetahui etika? Kerana Nabi Adam AS secara automatik, apabila Allah SWT cabut pakaian Nabi Adam AS di syurga kerana Nabi Adam dan isterinya makan buah yang dilarang, bila Allah cabut pakaiannya, maka Nabi Adam terlanjang dengan isterinya. Kedua-duanya malu, lari, cari, sembunyi di kalangan pokok-pokok di syurga, ambil daunnya dan tutup kemaluannya. Kenapa tutup kemaluan? Kita lihat manusia ni kebanyakannya nak tutup kemaluannya. Binatang tak perlu tutup kemaluan. Secara umumnya semua homo families tak ada tutup kemaluannya. Mereka tidak ada etika, tidak ada perasaan, oh ini malu, ni mesti ditutup. Ini aib, ini aurat. Tak ada. Hanya Nabi Adam AS. Advance. Dia ada advance hardware dan juga ada preloaded software. Kerana itu Nabi Adam ada etika, ada bahasa, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia yang tamadun. Itu Nabi Adam AS. Jadi bila Nabi Adam diturunkan di atas muka bumi, dengan iblis sekalilah sudah pasti. Dan Nabi Adam beranak pinak. Dan riwayat mengatakan Nabi Adam mempunyai 40 anak, 20 anak keluar kembar. Dua. Dan Nabi Adam kahwinkan antara anaknya sendiri. Walaupun dah ada Homo sapiens sekeliling semua, di bumi dah ada Homo sapiens, walaupun berterabur atas suku bumi, tapi dah ada Homo sapiens, tapi Nabi Adam limitkan perkahwinan antara anaknya sendiri. Sebab apa? Sebab Homo sapiens yang lain seperti binatang. Tak tahu bahasa, tak boleh berfikir, tak bertamadun, tak ada etika, tak tutup pakaian, makan makanan yang tak dimasak. Tapi Nabi Adam AS daripada syurga mengetahui benda-benda yang higher things. Jadi cultured Nabi Adam AS. Jadi anak-anaknya juga adalah Homo sapiens yang cultured, yang upgraded, yang bertamadun. Tidak seperti binatang. Maka dikahwinkan sesama sendiri, subhanallah. Selepas itu apa yang berlaku? Katakanlah Nabi Adam AS diturunkan pada 150,000 tahun dahulu. Dan Homo sapiens dah ada sekelilingnya. Nabi Adam dengan juga anaknya, Nabi Adam selepas tu, kemudian wafat. Dan anaknya mula berkembang daripada 20
berhasilnya, berkembanglah sedikit demi sedikit, maka mengambil masa puluhan ribu tahun sehinggalah dapat menguasai Homo sapiens yang lain. Sehinggalah dapat menguasai Homo sapiens yang lain. Yang ini kita digunakan teori Darwin, survival of the fittest. Kita ada dua jenis Homo sapiens. Satu upgraded Homo sapiens family, iaitu keluarga Nabi Adam AS yang boleh berkata, yang ada pakaian, yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah keluarga Nabi Adam AS. Pakaian dah ada. Sebab Nabi Adam AS turun ke bumi, sudah pasti nak tutup pakaiannya dengan kulit binatang dan sebagainya. Dan begitu juga anak-anaknya. Sudah tentulah tak bawa pakaian daripada syurga. Kerana apa yang di syurga tu reserve kat syurga saja. Makanan yang dimasak. Jadi ada dua jenis Homo sapiens yang backwards, iaitu original Homo sapiens yang wujud sebelum Nabi Adam AS yang seperti binatang, dan upgraded Homo sapiens iaitu keluarga Nabi Adam AS, survival of the fittest, lama kelamaan ribuan tahun selepas itu, maka keluarga Nabi Adam ini yang lebih upgraded slowly akan mengatasi spesies Homo sapiens yang rendah, yang seperti binatang tersebut. Jadi yang Homo sapiens ini lama kelamaan pupus. Maka tinggallah Homo sapiens daripada keluarga Nabi Adam AS yang mula berkembang atas muka bumi. Kerana itu kita lihat semua manusia berasal daripada satu wanita. Kalau kita lihat daripada kesan mitochondrial DNA tersebut itulah, mtDNA tersebut. Semua berasal daripada satu. Bukan daripada dua, tiga, satu wanita tersebut itu. Mungkin juga Hawa. Mungkin, wallahualam, Allah lebih mengetahui. Jadi 150,000 tahun dahulu, kemudian sikit demi sedikit, lain semua Homo sapiens yang rendah ni, lower Homo sapiens ini, mereka mula pupus. Survival of the fittest. Baik. Apa jadi selepas itu? Cerita tak habis. Daripada 150,000 tahun, dan sedikit demi sedikit, keluarga Nabi Adam ini berkembang dan membiak. Masih lagi kawasan Afrika, ada Homo sapiens yang dah mula keluar daripada Afrika dan mula merayap ke Asia, Central Asia. Tapi yang belum lagi ada yang sampai kepada Australia, belum lagi sampai pada benua kita, belum lagi ada sampai kepada China, belum lagi ada sampai kepada Europe, belum ada lagi yang sampai kepada Amerika. Jadi kawasan Timur Tengah dan juga Afrika, kerana itu paling dekat. Lebih daripada itu, mereka tak boleh nak berjalan kerana apa? Kerana keadaan dunia ketika tersebut beku, sejuk, ice age. Jadi sejuk, terlalu sangat sejuk, manusia tak boleh survive dengan tanpa pakaian, tak boleh survive. Jadi manusia Homo sapiens yang asalnya tersebut sebelum Nabi Adam AS dah mula keluar, tapi mereka terhad di kawasan Afrika ketika itu masih panas dan juga di Timur Tengah. Tapi apabila keluarga Nabi Adam, Homo sapiens, keluarga Nabi Adam keturunannya yang lebih advance ini dengan advance hardware dan software ini, mereka dapat mengatasi yang lower Homo sapiens tersebut, maka pada 70,000 tahun kemudian, daripada 140,000 tahun, 150,000 tahun, lebih kurang sedemikian, kepada 70,000 tahun dahulu, 70 hingga 75,000 tahun dahulu, plus or minus kita tak boleh tepat, ada sesuatu yang berlaku. Apa yang berlaku? Ini kajian daripada anthropologis, dan juga historians dan juga arkeologis. Mereka mendapati bahawasanya pada 70,000 tahun dahulu, manusia ini secara umumnya dah mula tersebar luas. Manusia ini dah mula menguasai kemampuan untuk membina bahasa. Dah mula nampak bukti-bukti yang banyak yang manusia ini gunakan bahasa. Kemudian manusia dah mula berfikir secara abstrak. Maksudnya apa? Tidaklah apa yang kita lihat, itu yang kita dapat tahu. Tidak, dia boleh fikir sebalik daripada itu. Dia lihat kepada kotak. Oh, ini kotak ini ada panjang, ada lebar, ada dalam, dan macam mana kita nak kira dan sebagainya. Dah mula ada pemikiran abstrak. Dah mula ada imajinasi. Maka mereka jumpa kayu yang dibentuk macam kepalanya kepala singa dan badannya badan binatang yang lain. Imagination, mereka combinekan binatang. Seperti Sphinx tu yang di Mesir, badan singa tapi kepala Firaun. Itu imagination, tak wujud. Seperti mana di Singapura ada mereka cakap Merlion, tak wujud, just imagination.
badan ikan, kepala singa. Tak wujud. Jadi dah mula di imagination. Sedangkan Homo sapien dahulu dan Homo familis yang lain yang wujud ketika tersebut itu pun, Homo neanderthalis sebagai contoh, mereka tidak ada kemampuan sedemikian untuk bertindak, berfikir secara imagination. Kemudian didapati bahawasanya manusia ni dah ada mula cipta sistem kepercayaan, dah mula sembah sesuatu, dah mula percaya ada kehidupan selepas kematian dan sebagainya. Mereka namakan perkara ini atau kira 70 hingga 75,000 tahun dahulu ini sebagai apa? Cultural evolution katanya. Tiba-tiba manusia ini mempunyai kemampuan untuk bertutur bahasa, berfikir secara abstrak, mencipta kepercayaan dan sebagainya, mendadak. Tapi ini tidak boleh berlaku dari sudut ilmu sains. Sebab ilmu sains kalau evolution kata perlahan-lahan. Jadi kerana itu kalau kita lihat kepada teori dan juga pandangan bahawasanya Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa diturunkan lebih kurang 140-150 ribu tahun dahulu dengan membawa ilmu dan juga membawa advance hardware dan juga software, makanya dalam masa 70,000 tahun, keturunan Nabi Adam ni mula membiak dan menguasai kawasan Afrika dan menguasai kawasan Middle East. Apabila ada sedemikian, maka tersebarlah penggunaan bahasa, banyaklah bukti-bukti yang timbul bahawasanya manusia ini dah boleh berfikir secara imajinasi, abstrak dan ada kepercayaan. Dan kepercayaan mereka percayaan yang khurafat. Sebab kita tahu bahawasanya apabila Nabi Adam AS turun, Iblis pun turun dan Iblis dah mula kerja dan mulakan kerjanya menyesatkan keturunan Nabi Adam AS. Iblis tak payah nak sesatkan Homo sapien yang lain sebab mereka seperti binatang. Mereka tidak ada taklif, mereka tidak ada syurga dan neraka. Tapi keturunan Nabi Adam dengan akal yang ada, dan ilmu yang ada, mereka dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di padang mahsyar nanti. Akan dipersoalkan sama ada tempat mereka syurga ataupun neraka. Jadi Iblis cuba sesatkan keturunan Nabi Adam AS. Jadi keturunan Nabi Adam AS dah mula ada kepercayaan yang khurafat. Percaya pada dewa-dewa dan sebagainya. Tapi mula tersebar dengan meluas pada selepas 70,000 tahun. Jadi bukanlah hanya mendadak tiba-tiba manusia ni ada kemampuan sedemikian, tetapi dia proses yang agak lama. Sehinggalah pada 70,000 tahun, saintis dapati, dia dah merebak, dah tersebar luas perkara ini, maka mereka ingat dia berlaku serentak. Saya yakin bahawasanya akan datang nanti saintis akan jumpa bahawasanya kemampuan manusia untuk berfikir abstrak dan juga imajinasi dan sebagainya, kepercayaan, ini dah wujud sebelum 70,000 tahun lagi. Daripada 100,000 tahun lagi sudah wujud. Jadi itu tentang cultural evolution, intellectual revolution yang berlaku kata para saintis pada 70,000 tahun yang lepas. Satu lagi yang berlaku pada 70,000 tahun dahulu yang dipercayai, yang dipegang oleh ramai saintis ialah dinamakan sebagai genetic bottleneck. Genetic bottleneck maksudnya pada 70,000 tahun dahulu tiba-tiba diversity, keperbagaian baka, genes dalam manusia ini tiba-tiba menjadi sempit. Tiba-tiba tak banyak dari baka tersebut. Sebagian mengatakan ia adalah kerana ada berlakunya letupan gunung berapi super volcano di Indonesia bernama Toba. Kalau kita tahu sekarang ini kita ada Gunung Toba, Danau Toba, itu adalah sebenarnya super volcano yang meletup lebih kurang 70 hingga 75,000 tahun dahulu. Letupan yang sangat kuat. Tak pernah berlaku letupan yang begitu kuat. Menyebabkan bumi ini menjadi sejuk selama 1,000 tahun lamanya. 1,000 tahun lamanya bumi ini sejuk. Kerana asapnya dan aerosol yang keluar tu tutup cahaya matahari itu. Jadi mereka percaya itu menyebabkan manusia ramai yang pupus hingga menjadi genetic bottleneck, iaitu tak banyak keperbagaian diversity dari sudut DNA atau genes yang wujud di kalangan manusia. Tapi teori ini kemudian dikatakan salah, tak tepat. Gitulah ilmu sains. Teori akan digantikan yang lain. Jadi ada yang mengatakan genetic bottleneck 70,000 tahun inilah kerana manusia mula keluar
Homo sapiens ni mula keluar daripada Afrika dengan mendadak, dengan banyak. Bukanlah satu dua family, tapi ramai yang keluar daripada Afrika menuju ke Europe, menuju ke Central Asia, menuju ke China, menuju ke Nusantara kita dan akhirnya sampai ke Australia. Jadi apabila mereka berpisah, keluarga-keluarga yang keluar ni, kumpulan-kumpulan kecil keluar ni, maka kumpulan yang kecil yang keluar ini akan timbulnya masyarakat yang baru di Timur Tengah, masyarakat yang baru di China, masyarakat yang baru di Central Asia, masyarakat yang baru di Australia. Jadi daripada bilangan manusia yang kecil ini, ramai timbulnya manusia yang lain. Ini juga dinamakan sebagai genetic bottleneck. Jadi genetic bottleneck ini, pada tahun 70,000 ini, 70,000 tahun yang lepas, ia merupakan satu bukti bahawasanya manusia keluar dengan banyak dah mula menguasai alam ini. Kita lihat gambar di sini, keluarnya Homo sapiens yang warna merah tersebut itu menguasai dunia. Kira-kira 70,000 tahun dahulu manusia dah sampai di India. Kemudian 25,000 tahun dahulu manusia dah sampai di sekarang ni dikatakan sebagai Kazakhstan, Turkmenistan. Kemudian pada 50,000 tahun dahulu perjalanan manusia ini daripada India sini, mereka berjalan, mereka turun ke kawasan Asia di sini, Southeast Asia. Kemudian mereka masuk kepada Australia 50,000 tahun dahulu. Kemudian ada yang berpisah, keluarga yang berpisah pergi kepada Papua New Guinea 30,000 tahun dahulu. Daripada keluarga ini, mereka kemudian berpisah lagi, keturunan mereka sampai ke New Zealand, Maori people, lebih kurang 1,500 tahun dahulu. Kemudian daripada kumpulan manusia inilah, maka manusia mula menguasai pulau-pulau yang ada di Pacific Ocean. Jadi manusia mula menguasai pulau-pulau ini agak recent, lebih kurang dalam 3,000, tak sampai 3,000, mungkin 1,000 tahun yang dahulu, mungkin 2,000 tahun yang dahulu, mula menguasai Hawaii, Fiji dan sebagainya. Kemudian kumpulan manusia yang naik ke atas ini kawasan sejuk, kerana ketika itu masih Ice Age, mereka mula masuk ke kawasan Amerika ini, mereka seberang lautan ni namanya Bering Strait, yang ketika tersebut dah jadi tanah kerana air laut surut. Kenapa air laut surut? Air laut surut kerana banyaknya air yang jadi air batu kerana cuaca yang sejuk. Jadi manusia mula seberang di sini pada 15,000 tahun dahulu dan mula menguasai Amerika all the way sampailah kepada Amazon jungle kat sini. Jadi manusia ini, Homo sapiens ini, sebelum 150,000 tahun dahulu, mereka tak boleh nak merayap begini jauh. Sebab apa? Nak merayap begini jauh, mereka perlukan ilmu. Bagaimana nak tutup badan mereka daripada panas dan juga daripada sejuk. Jadi mereka terhad kat sini. Tapi bila keturunan Nabi Adam AS dengan superior knowledge, dengan superior ability, mereka ada pakaian, mereka cipta pakaian, maka dengan pakaian dan tools yang ada, mereka mampu untuk keluar seawal 100,000 tahun, keturunan Nabi Adam AS, dan mula menguasai Europe 40,000 tahun dahulu, mula menguasai India 70,000 tahun dahulu, dan boleh naik ke utara, kawasan negeri China yang sejuk, temperature maybe minus 40 degrees, 50 degrees Celsius, tapi tetap mereka boleh berjalan kerana mereka mampu nak cipta pakaian yang boleh tahan sejuk, kasut yang boleh tahan sejuk, mata yang boleh ditutup daripada pancaran cahaya matahari. Sebab snow tu very bright. Macam mana mereka boleh terfikir, macam mana nak buat sunglass dan sebagainya. Seperti orang Eskimo ada sunglass. Dia ambil tulang, dia tebuk lubang sikit kat tengah tulang tersebut, dia letak tulang kat depan mata dia, jadi sunglass. Jadi cahaya sikit saja masuk kat mata dia. Jadi nampak. Jadi manusia hanya dengan ilmu, dengan tamadun, dengan kemampuan untuk tutup badannya, menahan sejuk, barulah manusia tu boleh naik ke atas. Ini advanced species Homo sapien. Homo sapien yang asal, mereka terhad dekat Morocco, kawasan yang panas kat sini, mereka tak mampu nak pergi ke tempat yang sejuk. Jadi ini bukti bahawasanya semua manusia di muka bumi ini berasal daripada apa? Berasal daripada manusia yang sedikit di Afrika. 140,000 tahun dahulu, Nabi Adam AS dan isterinya Hawa
kemudian mula berpecah semua, dan genetic bottleneck pada 70,000 tahun dahulu, maknanya manusia ni makin bila dia makin sikit, maka kemudian dia kahwin sama sendiri, genetic bottleneck kat situ, tak ada diversity. Tapi dari situ mereka semua maka berkembang daripada keluarga yang kecil. Jadi sampailah manusia kepada Australia, yang orang-orang Aborigin Australia ni 50,000 tahun dahulu, subhanallah. Ini pertama. Okay. Kedua, apabila dikaji modern man sekarang ini, didapati bahawasanya hampir kesemua manusia, melainkan orang-orang di Afrika, mereka ada lebih kurang 1 hingga 4% DNA jenis Homo neanderthalis. Homo neanderthalis. Siapakah Homo neanderthalis? Mereka itu adalah jenis makhluk yang tinggal di kawasan sini, di Europe. Di Europe di sini. Mereka tinggal di kawasan Europe di sini. Jadi ini hanya boleh maknanya manusia itu sampai di situ apabila manusia ini dah ada kemampuan untuk pakai baju tebal dan lawan orang-orang Homo neanderthalis yang badannya lebih hebat-hebat dan tegak-tegak dan kuat-kuat, kerana mereka tu tinggal di kawasan yang sejuk. Sedangkan Homo sapiens ini tinggal di kawasan yang panas. Jadi mereka tersebut ini, kita dapati bahawasanya majority mereka ini adalah daripada Homo sapiens yang bersama-sama dengan bertemu dengan Homo neanderthalis. Jadi kerana itu berlakunya pencampuran jenis baka di sini. Bagaimana ini boleh berlaku? Ini hanya boleh berlaku sekiranya Homo sapiens tersebut itu berkahwin dengan orang-orang Homo neanderthalis. Jadi dua perkara sini menunjukkan. Pertama, Homo sapiens dan Homo neanderthalis ini, mereka ada persamaan banyak dari sudut DNA. Kerana itu, boleh berlakunya perkahwinan antara dua jenis makhluk ini. Dari maka keturunan mereka itu membawa sedikit peratus daripada DNA Homo neanderthalis. Kemudian dapati bahawasanya orang-orang yang asli Australian dan juga orang-orang asli Melanesia ini, mereka ada lebih kurang 6% DNA daripada jenis makhluk Homo denisova. Saya perlu tekankan di sini, Homo denisova merupakan makhluk yang tak tamadun. Tak seperti Homo sapiens. Mereka tidak berpakaian, mereka tidak ada makanan yang maknanya mereka masak, mereka tidaklah secanggih macam Homo sapiens. Begitu juga Homo neanderthalis. Kerana itu mereka pupus. Mereka pupus kerana apa? Kerana survival of the fittest. Homo sapiens ini sebagai makhluk yang ada akal, dahlah pada awalnya keturunan Nabi Adam AS dapat mengatasi jenis Homo sapiens yang old version. Jadi Homo sapiens semua jadi new version keturunan Nabi Adam yang ada akal, yang boleh berfikir, yang boleh bertutur, yang boleh pasang strategi, yang ada kepercayaan, yang diimajinasi, yang makan dia memasak. Jadi bila bertemu dengan makhluk-makhluk seperti Homo seperti ini, mungkin sebahagian berkahwin, tetapi akhirnya long term, makhluk-makhluk ini kalah dari sudut Homo sapiens. Nak compete dengan Homo sapiens, mereka kalah. Maka akhirnya mereka tu pupus. Jadi Homo sapiens menyebabkan kepupusan Homo sapiens makhluk mereka sendiri, jenis kita sendiri, kita ini menyebabkan kepupusan Homo sapiens saudara kita yang lower level, seperti binatang, dan juga kita ini menyebabkan kepupusan keluarga Homos yang lain. Dan bertemu kerana Homo neanderthalis ini wujud ketika Homo sapiens ini bergerak daripada satu kawasan. Kalau kita lihat di sini, Homo denisova dah wujud dekat sini ketika Homo sapiens sampai. Homo neanderthalis dah wujud kat sini. Homo floresiensis dah ada kat sini. Kawasan Indonesia di sini. Sudah pasti mereka bertemu. Dan bila bertemu, sudah pasti yang lebih hebat akan mengatasi yang lemah. Dan mengalahkan mereka. Jadi akhirnya
mereka Homo sapiens ni berkahwin dengan keluarga Homo yang lain ini, kemudian menyebabkan kepupusan keluarga Homo yang kurang tamadun ini. Di akhirnya yang kekal sampai sekarang, yang diversity sekarang ini, yang sampai manusia sampailah kepada hutan yang paling dalam di Brazil, sampailah tempat yang paling bawah di Chile di sini, semua berasal daripada keluarga yang sama, yang keluar daripada Afrika, yang berkahwin dengan orang Neanderthal ini, kerana Neanderthal ni banyak kawasan kat sini. Ni yang kawasan kuning ini adalah kawasan Neanderthalis. Jadi banyak interaksi Homo sapiens. Homo sapiens nak jalan menuju ke sini, nak jalan menuju ke China dan sebagainya, perlu melalui kawasan Homo neanderthalis. Jadi mereka berperang, berkahwin dan sebagainya, dan akhirnya Homo neanderthalis dah tak wujud lagi. Tapi kita membawa baka Homo neanderthalis tersebut. Kita membawa kesan pertemuan kita dengan keluarga Homo neanderthalis. Kita juga sebagai manusia juga membawa kesan pertemuan kita ini, manusia ini, dengan Homo denisova. Maka terhasillah manusia yang ada di sini. Jadi manusia yang berada di sini, yang sampai ke kawasan Malawi, kawasan Australia, mereka dah bertemu dengan Homo denisova dan berkahwin dan pupuskan mereka, dan akhirnya mereka pergilah merantau sampai ke sini. Tapi mereka yang pada Neanderthalis akan terus jalan ke atas dan terus ke bawah. Jadi begitulah cerita berkenaan dengan manusia ini, percampuran DNA di antara manusia. Jadi cerita manusia secara keseluruhannya. Dan Allah SWT lebih mengetahui tentang keadaan ini. Hanyalah teori dan pendapat bergantung kepada apa ilmu yang kita ada sekarang ini, dan mungkin berubah pada masa akan datang. Tapi prinsipnya bagi kita ialah apa? Dalam Islam tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan evolusi itu tak wujud dan tak boleh wujud, kerana tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma prinsip kita adalah apa? Kalau Al-Quran kata Nabi Adam diciptakan daripada tanah dan dalam bentuk kita sekarang ini, itu yang kita percaya, dan Nabi Adam bukanlah terhasil daripada evolusi. Homo sapiens yang lain, wallahualam, boleh daripada evolusi, tidak ada masalah kat situ. Sekian saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dengan ilmu yang kita perolehi ini, dan semoga bertambah ilmu kita dan iman kita dan kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita tidak ada lagi perasaan syak dan juga perasaan ragu-ragu terhadap kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.